semua penyakit bermula dengan sakit rohani. Saya orang jahil bertanya, apa itu sakit rohani? Sakit rohani itu sakit jiwa. Yang itu saya faham Ustaz. Tapi apa puncanya? Apa tanda-tanda sakit rohani? Tanda sakit rohani ialah untuk orang yang beragama. Semayangnya malas, rohaninya sakit. Buat kerja malas, rohaninya sakit. Ya. Buat dosa tak rasa bersalah, rohaninya sakit. Malas nak buat baik. Ini nak buat baik, dia tak bergerak, itu memang jiwanya sakit. Ya. Lepas tu suka mengadu domba. Ya. Lepas tu yang saya tak berseronok dengan ialah salah satu tanda sakit rohani ialah suka tunang orang, suka isteri orang. Sekali-kali lah, suka tengok isteri orang tengok. Dia tak bersuka tengok isteri orang, suka lah tengok isteri orang. Padahal ikut kajian saya, ini dia. Ikut kajian saya, hampir semua suami lebih mudah senyum kat isteri orang berbanding isterinya sendiri. Kecuali Haji Profesor Ma'ruf lah. Kecuali dia. Sebab dia dalam hati. Semua dalam hati. Tapi ingat sampai mati. So, bila jiwa kita sakit, orang putih kata apa? Psikosomatik itu ya. Otak, kesihatan minda akan mengawal atau menurut kesehatan badan. Ya. Padahal kalau dia berkata macam Islam, kesihatan rohani, sebenarnya hati kawal otak, kalbu mengawal minda, minda mengawal badan, kesihatan badan. Tuhan punya kuasa ya. Hati mengawal otak. Penyakit rohani di sini, di hati. Penyakit mental, tekanan jiwa di minda lah. Ya. So, sains berpegang kata it's all in the mind. Ulama kata it's all in the heart. Nah itu dia, itu bedanya. Dua tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama sufi, semua penyakit bermula dengan sakit rohani. So, macam mana nak rawat sakit rohani? Kita cakap, minta lalu sikit ya. Sakit rohani kita rawat dengan berbagai-bagai cara. Sakit rohani inilah dengan cuci hati. Of course lah. Satu, of course, Pak kata Profesor bercakap, if you have religion, please pray to God. Kalau awak ada agama kepada sakit yang berdua isteri, so supaya dan doa minta ampun kepada Tuhan. Kalau orang Katolik disuruh buat confession dan sebagainya. So orang Islam disuruh supaya dan berdoa dan bertaubat dan taubatan nasuha dan istighfar dan sebagainya. Cara kita nak cuci rohani kita ialah dengan amal ibadah kita jaga. Yang sunat-sunat diperbanyakkan. Anda dan saya kita boleh mati anytime. Sebanyak kita tak sempurna. Sebanyak kita tak sempurna. Tak kosong pun. Di akhir zaman ni kata Nabi, kalau paling kosong pun 5/10. Mampu di akhir zaman akan dapat pada 1/10, 2, 3, 4, 5/10. Nabi stop kat situ. 5/10 je pahala minimal. Tak kosong. Jadi macam mana nak dapatkan memenuhkan keutolongan semua kita? Solat sunat, qobliyah. Tolong ya, tolong tuan-tuan dan saya. Saya dah jatuh wajib. Sebab bila saya cakap kat orang saya wajib buat. Walaupun sunat, saya dah jatuh wajib untuk saya. So mari kita sembahyang sunat. Qobliyah ba'diyah. Sunat sebelum zuhur, sunat selepas zuhur. Sunat sebelum asar, sebelum asar tak ada. Sebelum maghrib boleh, lepas maghrib ada. Sebelum isyak ada, lepas isyak boleh. Ya, ada. So begitulah. So kita kena jaga solat. Lepas tu maafkan semua orang sebelum tidur. Ni saya cakap sejak 25 tahun dah kat radio kat TV kat mana. Maafkan semua orang sebelum tidur. Dan saya sebut satu negara. Berapa orang yang maafkan semua orang sebelum tidur? 2%, 3% maksimum. Maafkan semua orang sebelum tidur. Sampai Nabi pernah bersabda kepada kawan-kawan bersahabat, wahai para sahabat, orang itu akan masuk syurga. Ini kisah yang anda biasa dengar. Hari kedua, orang itu akan masuk syurga. Hari ketiga, orang itu akan nampak dia akan masuk syurga. Bila sahabat-sahabat cek lah, ada yang tidur rumah baru cek, amalannya sama je, tak ada beza. Akhirnya kawan ditanya, apa amalan kau sampai Nabi kata kau akan masuk syurga? Aku tengok semayang kau sama macam aku, tahajud kau tak bangun tadi, baca Quran lebih kurang je, tak banyak. Tapi kenapa Nabi kata kau masuk syurga? Orang terjawab, aku tak tahu lah, tapi aku tetap malam. Aku mendengar pesan Nabi, aku maafkan semua orang sebelum tidur. Aku maafkan semua orang kena malam sebelum tidur.
Jangan malah saya rasa biasa. Angkat tangan. Anda tidak sombong. Bila angkat tangan. Siapa yang malam tadi sempat maafkan seorang belum tidur malam tadi yang sempat lillahi ta'ala, ni Allah pandang, jangan sikat ya. Kalau you buat kita kata you dosa. 1, 2, 3 daripada berapa ratus ni. Saya kata apa tadi? Di Malaysia lebih saya 2% orang yang maafkan orang. Ni 3 daripada 200, 1,5%. Saya bohong tak? Maafkanlah. Sampai Nabi bersabda, ni semua dah tahu. Barang siapa maafkan semua orang belum tidur, Allah buka pintu syurga. Ini yang tadi kalau pintu syurga. Allah tutup pintu neraka. Allah buka pintu rezeki. Salah satu rezeki yang ada dan saya dambakan dalam program kita ni ialah kesihatan. Artinya bila kita maafkan semua orang, jiwa kita bersih, rohani kita sehat, badan sehat, insya-Allah. That's the issue. Saya pernah kali saya. Bila saya dapat nasihat itu tahun 85. Sejak tahun 85 sampai malam tadi. Bukan sombong ya. Ni orang tua bangka. Can die anytime. Rugi today. Tapi nampak golongan kerja tadi okay, macam tak tahu kan. Tapi ada orang kata ini macam lain macam tak ada sofa masih normal. Saya kata normal semua normal. Ya. Okey. Alhamdulillah. So please ya. Maafkan saya buat maafkan wanita sejak tahun 85 sampai malam tadi. Ya Allah, aku maafkan istriku, anak-anak, mak bapak, adik-beradik, jiran-jiran. Aku maafkan semua orang dalam dunia. Jadikan semua orang dalam dunia makan aku keluarga. Big deal. 10 saat. Boleh buat? Of course semua kata boleh buat. Sudah buat. 3 orang buat dalam dewan ni. Saya bagi ubat. Kau sakit makan ke tidak? Ini pesakit jiwa tu ni, pesakit rohani. Jangan marah. Rohani awak sakit, rohani saya sakit. Rohani kita semua sakit. Berlevel berbeza-beza. Betul? So, saya bagi ubat. Kan saya dah kata tadi. Ya, doktor bagi ubat. Apa itu sakit yang boleh dapatkan? Ya, saya dah kata tadi. Oh, dikir. Kalau yang betul dikir lah. Ya, kalau bapak cakap, maaf. Ini sangat benar kata guru saya. Ini guru saya. Sangat saya. Tak boleh contoh. Doktor cuma beri ubat. Saya ni doktor yang beri ubat. Pokoknya, maafkan semua orang sebelum tidur. Lagi pun, what goes round, comes around. You maafkan semua orang sebelum tidur, Allah akan jadikan orang lain maafkan awak. Because you can die anytime. Dan nak masuk syurga. Akhirnya, kok sehat dalam dunia. Dia masuk neraka bila dah mati. Berbaloi ke? Tak berbaloi. So please ya, please. So tuan-tuan dan puan yang saya gunakan, mari kita amalkan tadi.